Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita berkuliah subuh secara online yang dibawakan khas dari surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan pada pagi Jumaat yang barakah ini, Sayyidul Ayyam, ya, bulan Muharram, bulan yang baik, hari yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang memberkati kita kesemuanya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya doakan semoga hari ini hari yang terbaik untuk kita semua, insyaAllah. Dipermudahkan setiap urusannya, diberkati setiap tindakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini, dalam masa yang ada ni, kesempatan yang ada ni, kita sama-sama bincangkan satu topik berkaitan dengan KPI mukmin. Bila sebut KPI ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira dalam minda kita sudah nampak ianya satu perkara yang perlu dicapai. Sebab bila kita sebut tentang KPI, kalau orang kerja pejabat, sama ada pihak pejabat kerajaan ataupun swasta, perkara KPI ni dia tidak berlarilah. Perkara ni mesti dicapai. KPI ni kalau kita tengok, na'am, Allahumma salli Muhammad, adalah Key Performance Index. Betul Key Performance Index. Na'am, Allahumma salli ala Muhammad. Key Performance Index bahasa orang putihnya. Kalau bahasa Peraknya panggil apa? KPI ni kalau terjemah bahasa Peraknya disebut sebagai petunjuk prestasi utama. Ya? Petunjuk prestasi utama. Bila tak sedap terjemahannya kan? Key Performance Index, sedap sikit bunyinya. Ala kulli hal tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang KPI ini, dia adalah satu pengukur, perkara yang diukur untuk memastikan kemajuan sesebuah syarikat ataupun pertubuhan dan sebagainya. Alat untuk mengukur perkara itu dicapai ataupun tidak. Ya, perkara ni sangat penting dalam mana-mana organisasi KPI. Kalau KPI ini dicapai, maka itu menunjukkan kejayaan sesebuah organisasi. Tapi hari ini saya nak bincang satu perkara yang disebut sebagai KPI mukmin. Key Performance Index seorang mukmin. Petunjuk prestasi utama seorang mukmin. Apakah dia, tuan-tuan? Seorang mukmin dia ada KPI dia. Okey, apa KPI seorang mukmin? Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi like dan share. Mudah-mudahan ada manfaat. Boleh share-sharekan pada pagi ini. Mudah-mudahan dia dapat disebarkan kebaikan ini. Naam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tengok, sebenarnya KPI yang saya nak bawa pada pagi ini telah dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah apa agak-agak tuan-tuan? Dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Nah, jom kita lihat tuan-tuan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan tengok 5 KPI seorang mukmin. Okey, 5 KPI seorang mukmin. 5 perkara yang mesti ada pada seorang mukmin untuk menjadikan dia betul-betul seorang mukmin. Naam ya. Okey, kita baca surah Al-Mu'minun dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya kita lihat KPI mukmin yang telah disebut oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun tadi. Okay, yang pertama apa KPI dia tuan-tuan? Iaitu solat. Sebelum tu kita tengok ya, Allah Ta'ala mengungkapkan kalimah qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya kejayaanlah bagi orang mukmin. Al-mu'minun, ya, orang mukmin. Al-mu'min ni dia, Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok dari sudut, ini adalah isim, ya, kata nama. Allahumma salli ala Muhammad. Al-mu'minun, dia adalah satu kata nama. Dalam Quran, bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, ada ayat yang Allah Ta'ala menggunakan, biasa Allah Ta'ala guna perkataan apa? InsyaAllah. Minta maaf ya. Al-mu'minun ini adalah isim fa'il. Ya. Al-mu'minun adalah dalam bentuk isim fa'il ataupun kata nama pembuat. Ya, isim fa'il. Orang yang buat. Satu lagi, biasa kita sebut alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Biasa kata, innalladzina amanu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalau kita sebut al-mu'minun, orang-orang beriman, maknanya lebih kurang sama lah ya. Lebih kurang sama. Tapi beza dia tuan-tuan dari sudut bahasa Arab, al-mu'minun tu dalam bentuk perkataannya itu dalam bentuk kata nama pembuat. Isim fa'il, alladzina amanu dalam bentuk Allahumma salli ala Muhammad, kata dalam bentuk kata kerja. Ya. Dia ada beza dari situ. Ya. Bila kita sebut al-mu'minun dengan alladzina amanu, maksud terjemah lebih kurang sama. Tapi apa beza dia? Beza dia tuan-tuan ialah, satu contoh kita kata orang yang Allahumma salli ala Muhammad, tukang masak dengan orang yang sedang masak. Sama ke tak sama? Tukang masak dengan orang yang sedang memasak. Maka takkan sama. Kalau kita kata orang sedang masak, itu sama nak bagi contoh orang-orang yang beriman dengan orang yang beriman. Orang yang beriman dengan orang beriman. Dia maknanya lebih kurang lah. Tapi nak sebut dari segi perkataan, penggunaan perkataan tu dia membawa erti yang agak sedikit berbeza. Iaitu bagi saya bagi contoh, orang yang sedang masak dengan tukang masak. Sama ke tak sama? Pasti tak sama. Kalau sebut orang yang sedang masak, jadi kita kata orang ni dia masak, semua orang boleh masak. Dan dia masak tu bukannya selalu, dan dia pandai masak tapi dia masak macam biasa. Ya. Tapi kalau sebut tukang masak, ini kita kata tukang masak ni dia ni profesional. Ya. Tukang masak
profesional. Sebab kita tahu kerja dia memang tukang masak. Kerja dia memang masak. Dan dia ni mahir dalam bidang masakan. Maka kita panggil dia tukang masak. Ataupun chef lah. Kan? Dia tu chef. Bila kita sebut perkataan chef, orang faham. Chef ni orang yang memang hebat dalam bab masakan. Tapi orang lain masak tak? Masak. Isteri kita masak. Mungkin suami kita masak. Mungkin pandai masak. Tapi tak panggil chef kan? Tak panggil. Sebab dia boleh masak tapi dia tidak profesional dalam bidang masakan. Itu perbezaan dia. Maka samalah tadi dengan al-mu'minun dengan alladzina amanu. Al-mu'minun tu sama macam tukang masak. Alladzina amanu sama dengan orang yang memasak. Ya. Anda yang lebih kuat, lebih profesional adalah al-mu'minun. Oleh kerana itu, bila sebut al-mu'minun ni, orang ni dia memang handal ataupun orang ni memang kuat, solid dia punya iman dia. Oleh kerana itu tuan-tuan, KPI mukmin ni dia tak sama dengan KPI dengan orang Islam. KPI mukmin lebih tinggi daripada KPI orang Islam. Okey, kita tengok KPI yang pertama iaitu apa dia tuan-tuan dan puan? Iaitu solat. Dalam konteks ayat surah Al-Mu'minun tadi, nombor 1 ialah KPI seorang mukmin iaitu menjaga solat. Okay, sebelum tu tuan-tuan dan puan yang menonton pada pagi ni, bolehlah share infak dana untuk aktiviti ataupun kuliah ilmu surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan di nombor akaun Bank Islam 0501 2010053038 dan hantar bintang. Ya. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Kita teruskan tadi ya. KPI seorang mukmin iaitu nombor 1 apa dia tadi? Iaitu solat. Masya-Allah, ini paling hebat. Paling tinggi orang yang khusyuk solatnya. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang khusyuk solat ni bila dia khusyuk solat maka yang lain selesai masalah. Insya-Allah, dengan izin Allah. Kalau solat dia khusyuk maka yang lain pun akan turut khusyuk. Ya? Kalau khusyuk solatnya insya-Allah dia akan bawa kepada ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Orang yang khusyuk solat ni tuan-tuan, dia akan membawa kepada keluarga bahagia. Hati tenang, jiwa tenang. Anak-anak soleh, anak-anak soleha. Ya. Itu impak besar daripada solat yang khusyuk. Naam. Tengok tuan-tuan ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan ya, daripada Al-Hakim dan juga At-Tirmizi, pada suatu ketika Nabi SAW ternampak seorang lelaki menyapu janggutnya ketika dia sedang mendirikan solat. Maka baginda SAW bersabda, jika khusyuk hati lelaki ini, akan tenanglah anggota badannya. Kadang orang Arab ni janggut ni kan panjang kan. Maka ketika dia solat, Allahu Akbar. Berlaku di zaman Nabi ya. Dia duduk main-main janggut dia. Main pintal-pintal janggut dia kan. Maka Nabi kata, jika khusyuk hati ya. Hati ya, sebab tu khusyuk ni dia adalah perbuatan dalam hati. Bukan perbuatan luaran. Dia dalaman ya. Hati khusyuk kata Nabi, maka tenanglah anggota badannya. Maknanya tuan-tuan, kalau orang ni banyak gerak, Bismillahirrahmanirrahim, dipandang kiri kanan, atas bawah lah apa, ya, main janggut, main handphone, garu-garu sana, maknanya hatinya tak khusyuk. Hatinya tidak khusyuk, ya. So maknanya kena latih pada hari ni tuan-tuan untuk kita solat. Jangan banyakkan pergerakan. Ya, jangan banyakkan pergerakan. Sebab tu mazhab Syafi'i ni bagus kan. 3 kali pergerakan anggota besar maka boleh membatalkan solat. Ya. Oleh kerana itu, sebab apa Imam Syafi'i nak kita ni dalam solat supaya khusyuk. So kita pun jangan. Kalau boleh kita lagi kurang pergerakan menunjukkan orang tu khusyuk solatnya. Okey, boleh? Baik, itu kata Nabi SAW. Khusyuk ni maknanya apa tuan-tuan? Khusyuk ni maknanya dia tawajjuh. Fokusnya hatinya itu, tawajjuh hati ataupun fokus hatinya di dalam solat kepada Allah semata-mata. Kerana berasa takut
dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut ini didasari oleh rasa penghormatan, respek yang tinggi berserta dengan gementarnya. Dekat situ ada respect dan juga ada fear. Fear maknanya gementar, takut, khauf. Yang ketiga ada rasa kagum kepada Allah. 3 benda ya. Macam mana kita nak apa nama dikatakan khusyuk tadi, mesti ada 3 perkara ni. Yang pertama, dia rasa penghormatan yang tinggi pada Allah, respect. Kalau Allah kita tak respect, kalau Allah kita tidak agungkan, maka macam mana nak khusyuk solat? So kena ada rasa pengagungan Allah dalam hati kita. Ya, nombor 2 iaitu fear, iaitu rasa takut kepada Allah, gementar kepada Allah. Yang ketiga ada rasa kagum ataupun wonder ya, ataupun kita sebut kagum lah, kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kagum kepada Allah. Maka 3 perkara ni ada, insya-Allah hati kita akan khusyuk dalam solat kita. Naam. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan, yang dikatakan khusyuk ini iaitu dia dalam bentuk kata nama yang memberi maksud sesuatu yang tetap. Khusyuk ni maknanya sesuatu yang tetap. Sebab tu bila orang yang khusyuk, tetap hatinya takut pada Allah, gementar pada Allah, ya, ada rasa penghormatan yang tinggi pada Allah, gementar dan juga rasa kagum dengan Allah. 3 benda tadi ya, iaitu apa ya? Respect. Kemudian yang kedua, fear, and nombor 3, wonder. Nombor 1 apa tadi tuan-tuan? Iaitu pengagungan kepada Allah. Yang kedua iaitu apa? Allahumma salli Muhammad, takut, gementar. Yang ketiga, rasa kagum dengan Allah. Tetapnya pada 3 perkara ini dalam solat, maka itu tandanya khusyuk solat dia. Hati dia khusyuk. Nah, bila khusyuk hatinya, maka anggota badannya juga akan turut khusyuk. Boleh ke? Boleh tuan-tuan Ramban ya? InsyaAllah. Komen sikit di ruang komen tu. Senyap je ni, risau juga awak ni. Tuan-tuan boleh ikut ke tak boleh ikut ni ya? Cuma komen dekat mana, dekat datang ni, mana. Mungkin ada dari Sabah ke Sarawak. Naam ya. Okey. Bila tuan-tuan, so KPI orang mukmin nombor 1 mesti solat ni, solat. Kalau solatnya baik tuan-tuan, insya-Allah kehidupannya baik. So, jelas kepada kita, kalau hati kita tak tenang, maknanya solat kita belum betul-betul khusyuk. Okey. Kalau kehidupan kita rasa macam banyak perkara yang tak betul, maknanya solat kita tu kena perbaiki lagi. Ya, sebab khusyuk ni dia bukan boleh dibuat-buat tuan-tuan. Kan? Rasa keagungan Allah tadi, takut pada Allah ni, rasa kagum dengan Allah ni bukan boleh dibuat-buat. Ya? Bukan boleh dibuat-buat, bukan sekadar tahu je, dia kena faham. Macam kita lah tuan-tuan ya, kalau kita kenal orang, contohnya saya kenal jiran saya, kenal tak sama dengan cinta, betul tak? Tak sama. Kalau sekadar kenal, ambil tahu dan kenal, itu biasa. Ramai orang yang kita kenal, kan? Tapi tak ramai yang kita cintai. Tetapi bila orang itu kita cintai, tuan-tuan, maka macam mana keadaan diri kita? Pastilah kita akan rasa ada tautan hati lah. Macam kita dengan anak-anak ataupun kita dengan isteri kita. Sama tak kalau kita, bila kita dulu, mula-mula sebelum kita berkahwin, mungkin kita tahu dan kenal begitu saja. Tapi setelah kita berkahwin, maka kita akan sudah ada rasa cinta. Nah, sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita ni kita kenal ke ataupun kita cinta? Biasanya kita cintai. Sebab tu bila anak sakit, kita pun turut sakit. Kita tak tenang hidup kan? Sebab kita cintakan anak kita. Maka begitu nak bagi faham, dia bukan cinta anak ni boleh dibuat-buat kan? Bukan, tak boleh buat-buat. Dia mari sendiri setelah kita memang ada kenal dia dengan sungguh-sungguh, kita sayang dia sungguh-sungguh, maka cinta.
Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka dekat situ akan rasa takut kita pada Allah, akan rasa kagum, akan rasa pengagungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian yang kedua tuan-tuan, ya, so maknanya katanya nak dia nombor satu ni KPI yang paling penting. Kalau hak ni selesai tuan-tuan, yang empat lagi tu insya-Allah dia akan mudah. Tapi kalau nombor satu ni KPI ni tak tercapai, maka empat lagi ni dia akan goyang sikit. Okey? Okey. Yang kedua tuan-tuan iaitu orang KPI orang mukmin yang kedua iaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang lagha. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan perkara-perkara yang lagha. Yang lagha ni makna perkara yang tidak memberi manfaat. Perkataan yang lagha ditinggalkan, perbuatan yang lagha pun ditinggalkan. Lagha ya. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Orang mukmin ni dia mengisi masa dengan benda yang bermanfaat. Ini saya cakap untuk saya lah juga, bukan tuan-tuan ya. Untuk sama-sama kita bermuhasabah pada hari Jumaat yang mulia ni. Orang mukmin dia kena tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Oleh kerana itu Nabi sebut dalam satu hadis, Allahumma salli Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada keindahan seorang Muslim itu adalah bila mana dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. So sama-samalah kita usaha untuk mencari dia tuan-tuan, ya, sifat yang kedua ataupun KPI yang kedua ini dia bermula dengan menjaga khusyuk di dalam solat. Nampak tak saya kata? Kalau solatnya baik, perkataannya baik. Kalau cakap mulut kita ni banyak yang tidak baik, cakapnya kotor, memfitnah orang, mengaibkan orang, maknanya solat tadi tu ada masalah. Solat tu dah betul dah, cukup rukun dan sebagainya, itu dari segi fiqah cukup, tapi hati tadi tu belum khusyuk lagi. Kalau orang yang khusyuk hatinya, maka kesan dia akan mendatangkan lisan dia baik, perbuatan dia baik. Tapi lisan tidak baik, perbuatan tidak baik, something wrong pada solat tadi, mana hati tak khusyuk. Ya sah, saya kata sah, tak ada masalah. Tapi khusyuk tu belum capai. KPI nombor satu tu tak capai, yang lain tu susah. Ya, yang lain dia akan goyang. Kalau hak nombor satu ni cantik tuan-tuan, Masya Allah. That's why selalu asatidah kita dah sebutkan, jaga solat, khusyuk solat ni. Sebab itu penting. Yang itu selesai, yang lain insya-Allah selesai juga. Okey, yang kedua iaitu KPI orang mukmin ni dia kata apa? Allahumma salli Muhammad, dia meninggalkan perkara-perkara yang lagha. Okey, kita tengok KPI yang ketiga. KPI yang ketiga apa tuan-tuan? Iaitu mereka yang mengeluarkan zakat. Nampak tak? Zakat adalah sedekah yang wajib. So maknanya Allah nak bagi tahu orang mukmin KPI dia mesti kena keluar zakat. Kalau cukup haul, cukup nisab. Mesti. Termasuklah kalau sedekah wajib, dia wajib keluar, yang sunat pun dia kena buat juga. Sedekah sunat. Okey. Tapi KPI yang paling utama bagi orang mukmin, zakat dia kena ambil berat. Ya. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan yang menonton ketika ini pada pagi ini, ada di kalangan kita yang memang zakat ada dua ya. Satu zakat fitrah. Zakat fitrah ni bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan tak ada. Itu saja. Bulan Ramadan ya ada zakat fitrah. Yang kedua, zakat al-mal. Zakat harta. Zakat harta di bawahnya banyak. Perniagaan, emas, pertanian dan sebagainya. Iaitu kena perhatikan ya. Zakat adalah satu KPI orang mukmin yang perlu diambil berat. So make sure kita kena cek balik, kita kena keluar zakat ataupun tidak. Kalau tidak keluar zakat, tak wajib keluar zakat, maka berilah sedekah kita. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sedekah ini ataupun zakat ini dia bukti iman. Kalau dia khusyuk solat dia, tu saya kata, kalau khusyuk solat dia, maka pastilah zakat dia akan ambil berat dan dia tak akan tinggalkan. Kalau dia tak bayar zakat, maknanya solat tu ada masalah. Dia tak khusyuk lagi. Boleh?
Okey. Kemudian yang keempat, kita pergi cepat sikit ya. KPI yang keempat iaitu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, mereka yang menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan ayat tentang menjaga kemaluan ni panjang sikit. 3 ayat Allah cerita. Kenapa tuan-tuan? Orang mukmin ni dia ujian dia berat. Maka oleh kerana itu, dalam bab menjaga kemaluan ni, dia kena jaga sungguh-sungguh, pastikan pada tempat yang dihalalkan sahaja. Ya? Bermakna kalau dia melakukan maksiat dari sudut kemaluannya, maka itu bermakna solatnya itu belum khusyuk lagi. Ini balik kepada yang pertama juga. So makna kata tuan-tuan, menjaga kemaluan adalah satu perkara yang sangat dititik beratkan oleh Allah kerana ia adalah fitrah manusia, nafsu manusia. Orang mukmin ke, orang kafir ke, orang fasik ke, orang munafik ke, maka dia ada nafsu. Dia ada kehendak, syahwat dia. Okey? Oleh itu kalau orang betul-betul dia mukmin, dia takkan kacau orang perempuan. Dia takkan berselingkuh, kata orang Indonesianya berselingkuh ya. Dia takkan main kayu tiga. Ya, poligami lain tuan-tuan ya, poligami itu halal. Poligami itu bukan kayu tiga ya. Jadi itu saya tak nak sentuh bab tu. Ini main kayu tiga ni maknanya ada perempuan simpanan. Orang mukmin takkan buat begitu. Kalau dia buat maknanya solat tu belum khusyuk. Ya. So jaga kemaluan ya. Perkara ni sangat penting. Okey. Dan saya pergi yang terakhir penonton sekalian, penonton ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmat sekalian menonton pada pagi ini. Terima kasih Kak Halimah Kamis. Terima kasih yang komen ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, selamat pagi Kak Puan Halimah ya. Alhamdulillah. Okey, kita tengok tuan-tuan. Okey, KPI yang terakhir iaitu apa dia? Iaitu mereka yang menjaga amanah tanggungjawab mereka. Jaga amanah, ya. Jaga amanah dan tanggungjawab. Maknanya kalau suami dia ada amanah, isteri ada amanah. So nak katanya kalau amanah ini orang pecah amanah sebab solat ni tak khusyuk. Ya? Kalau isteri tidak menjaga amanah sebagai seorang isteri, solat dia tak khusyuk lagi. Suami yang tidak bertanggungjawab, solat dia tak khusyuk. So, tuan-tuan, orang mukmin yang berjaya, KPI mukmin ni dia mesti yang terakhir dia kena jadi orang yang amanah. Amanah, jujur, bertanggungjawab. Ya. Itu 5 KPI orang mukmin. Dan kalau tengok setelah Allah Ta'ala ceritakan nombor 1 solat khusyuk, nombor 2 meninggalkan yang lagau, nombor 3 zakat, nombor 4 jaga kemaluan, nombor 5 amanah dan tanggungjawab, dan ditutup lagi dengan ayat walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang mereka memelihara solatnya. So Allah Ta'ala nak bagi tahu message kepada kita, kalau you fail yang kelima-lima ni tak ada, KPI mukmin tadi tak tercapai, solatnya tidak khusyuk. Kalau solat tak khusyuk, 4 ni tuan-tuan digoyang juga. Solatnya tidak khusyuk, lara banyak buat, kemudian apa? Zakat pun tak bayar, sedekah pun kedekut, bakhil. Nombor 4, tak jaga kemaluan, ya, suka buat maksiat. Nombor 5, tidak amanah, tidak bertanggungjawab. Allah kata, at least you have to protect you punya solat. You kena jaga you punya solat. 5 waktu tu jangan tinggal. Kerana apa? Kalau you tinggalkan yang 5 waktu ni, ya, hidup lagi porak peranda. So at least kata Allah, solat 5 waktu jangan tinggal. Kalau you tak tinggal 5 waktu ni, you ada lagi ciri mukmin yang berjaya tadi, mungkin 10 to 20%. Ada lagi. Kalau 5 KPI tadi you tak capai, and then solat pun you tak buat, itu menunjukkan 0 kosong tuan-tuan. Ya, tak ada KPI mukmin. Okay? So kena jaga at least 5 waktu jaga. Sebab apa? Kalau you jaga benda ni, yang dijaga, jaga, and then cuba lagi untuk khusyuk, dan lama kelamaan, ya 5 tadi tu dia akan makin baik. Ya, lara akan tinggal, kemudian seterusnya pun akan jadi baik bila mana kita menjaga 5 waktu tu.
dan perbaiki daripada masa ke semasa. Ya. Dan ganjarannya, kalau kita dapat capai 5 KPI ni tuan-tuan, dan kita jaga solat 5 waktu ni, Allah janji, Allah bagi syurga kepada kita, syurga Jannatul Firdaus. Disebut dalam Quran, alladzina yaritsunal firdaus. Mereka yang mewarisi syurga Firdaus, hum fiha khalidun, kekal dalamnya. Nampak? Masya Allah, saya doakan semoga kita semua menjadi ahli syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin berkat hari Jumaat ni. Jom kita tutup tuan-tuan dengan membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, berkatilah kami pada pagi Jumaat yang barakah ini. Luaskan rezeki kami, tenangkan hati kami, bantulah kami dalam kami melaksanakan kerja-kerja kami pada hari ini, ya Allah. Kurniakan kami suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Jika ada di kalangan kami ini yang sakit, sembuhkan. Jika ada di kalangan kami ini yang susah, ya Allah, kau permudahkan. Jika ada di kalangan kami ini yang susah hidupnya, miskin, ya Allah, kau kayakanlah. Jika di kalangan kami ini yang tidak tenang hatinya, berilah ketenangan dalam hati kami dan mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi insya-Allah dalam masa. Terima kasih semua. Barakallahu fikum dan terima kasih kepada pihak Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan boleh tuan-tuan yang beri infak sedekah ya. Sedekah ini bukti KPI orang mukmin juga ya. Kepada Surau An-Nur yang tertera di skrin ini, nombor akaun bank Islamnya 05012010053038 insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.